Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tajuk yang kelima, iaitu implikasi ilmu asbabun nuzul dalam penafsiran Al-Quran. Nama saya Husnul Katimah binti Paimin, pemegang matriks BQ24110075. Okey, untuk pengenalan, Al-Quran ni merupakan kitab suci yang menjadi rujukan utama umat Islam dalam semua aspek kehidupan yang merangkumi berbagai aspek, iaitu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, perundangan, kemasyarakatan dan sebagainya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam wajib untuk memahami isi kandungan Al-Quran dengan lebih mendalam dan tepat agar tidak disalahguna. Jadi para ulama ni telah memperkenalkan satu cabang ilmu penting dalam skop pengajian Islam ni, iaitu dikenali sebagai asbabun nuzul, iaitu ilmu yang mengkaji sebab-sebab dan latar belakang penurunan sesuatu ayat Al-Quran. Asbabun nuzul ni adalah satu istilah yang diguna pakai untuk merujuk pelbagai peristiwa tertentu yang menjadi penyebab turunnya ayat-ayat dalam Al-Quran. Ini adalah menurut daripada Ulfa pada tahun 2024. Pemahaman tentang asbabun nuzul sangat penting dalam pengajian tafsir kerana kita dapat mengetahui sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran yang membantu kita untuk menjelaskan dengan lebih mendalam lagi tentang konteks yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Ada beberapa ulama telah memberi pengertian tentang asbabun nuzul ni, antaranya ialah Abdul Azim Az-Zarqani, di mana beliau memberi pengertian asbabun nuzul adalah satu hal yang terjadi dalam keadaan atau waktu tertentu serta menjadi latar belakang penurunan ayat Al-Quran sebagai penjelasan mengenai kandungan serta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Seterusnya, daripada Manna Khalil Al-Qattan, asbabun nuzul ni adalah perkara yang berbentuk pertanyaan atau kejadian yang muncul pada waktu tertentu dan menjadi asbab penurunan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga adalah Jalaluddin As-Suyuti. Beliau memberi pengertian bahawa asbabun nuzul ni adalah sesuatu yang berlaku dalam keadaan tertentu yang menjadi latar belakang terhadap penurunan Al-Quran. Jadi secara umumnya pengertian asbabun nuzul daripada ketiga-tiga ulama ni memberi pandangan yang berbeza daripada segi istilah, tetapi maksud tersirat orang tu masih maksud yang sama, di mana suatu kejadian atau peristiwa yang berlaku pada waktu-waktu tertentu yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akila Adlina binti Gipilin, nombor matriks BQ24110048. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang fungsi asbabun nuzul dalam penafsiran Al-Quran, iaitu bagaimana sebab-sebab penurunan ayat dapat membantu kita memahami isi kandungan Al-Quran dengan lebih tepat dan mendalam. Okey, pertama sekali, asbabun nuzul ni dia membantu penafsir memahami makna ayat secara menyeluruh. Ini bermaksud apabila kita tahu latar belakang turunnya sesuatu ayat, kita dapat memahami konteks sebenar yang dimaksudkan oleh ayat itu. Sebagai contoh, ada ayat yang diturunkan selepas berlaku satu peristiwa tertentu. Kalau kita hanya baca ayat itu tanpa tahu kisah di sebalik ayat itu, kita mungkin akan salah faham mengenai ayat tersebut. Jadi, dengan memahami sebab turunnya ayat ni, kita dapat elakkan salah tafsir dan menafsirkan ayat dengan lebih tepatlah. Okey, yang kedua ialah asbabun nuzul menjelaskan ayat yang samar atau tidak jelas, iaitu ayat-ayat mutasyabihat. Okey, mutasyabihat ni ialah ayat-ayat yang mana kurang jelas maksudnya dan memerlukan takwilan atau penjelasan lanjut. Sebagai contoh, kalau kita baca satu ayat yang nampak kabur maksud dia, jadi melalui asbabun nuzul ni kita boleh faham kenapa ayat itu diturunkan dan kepada siapa ayat itu ditujukan. Ia akan memudahkan kita untuk membuat tafsiran yang sesuai dan tidak tersasar.
Penjelasan seperti ini sangat penting bagi ahli tafsir agar maksud sebenar tidak diselewengkan. Bahkan seperti yang dinyatakan oleh Mariyati 2025, penjelasan berdasarkan situasi, turunnya ayat sangat membantu dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat. Okey, poin yang ketiga ialah memperincikan makna ayat yang bersifat umum, yang mana ada ayat yang kelihatan umum tetapi selepas kita kaji sebab penurunannya kita tahu sebenarnya ayat itu merujuk kepada situasi atau individu yang tertentu. Okey, contoh dia, kalau satu ada ayat yang melarang sesuatu perbuatan secara umum, asbabun nuzul boleh menjelaskan perbuatan siapa atau kelompok mana yang dimaksudkan ketika ayat itu diturunkan. Maka dari situ para pentafsir dapatlah menyesuaikan maksud ayat sama ada ia kekal umum atau ada pengkhususan. Okey, kesimpulan di slide ni menunjukkan bahawa asbabun nuzul ni bukan sekadar ilmu tambahan, tetapi merupakan ayat yang sangat penting dalam proses penafsiran Al-Quran supaya ayat tidak disalah erti dan kekal dalam konteks yang sebenar. Okey. Baik, kita teruskan dengan fungsi tambahan asbabun nuzul seperti yang ditunjukkan dalam slide ni. Yang pertama ialah mengungkap nilai dan hikmah di sebalik ketentuan hukum syarak. Okey, bukan semua hukum dalam Islam ni boleh difahami hanya dari sudut perintah semata-mata. Ada kalanya kita perlu tahu sebab mengapa hukum itu diturunkan. Sebagai contoh, larangan terhadap arak dalam Al-Quran. Kalau kita dapat lihat dari luar, kita hanya nampaknya sebagai satu larangan. Tapi dengan memahami asbabun nuzul, kita tahu bahawa larangan itu diturunkan secara berperingkat dan berdasarkan keadaan masyarakat kita ketika itu yang mengalami masalah akibat dengan arak. Maka dari sini kita nampak nilai dan hikmah yang lebih luas. Okey, yang kedua ialah asbabun nuzul juga menjadi satu alat utama dalam proses tafsir. Okey, dalam usaha menafsirkan Al-Quran, mufassir atau ahli tafsir akan merujuk kepada asbabun nuzul sebagai rujukan yang penting. Ini sebab apa? Sebab turunnya ayat akan mengelakkan kita daripada salah faham terhadap makna sebenar. Okey, contoh dia, ada ayat yang kelihatan umum tapi sebenarnya ditujukan kepada seseorang. Tanpa asbabun nuzul, kita mungkin akan buat satu kesimpulan yang salah. Oleh itu, kita dikenali sebagai sebahagian daripada pendekatan tafsir bi-al-ma'thur, iaitu tafsiran berdasarkan riwayat. Seperti yang disebut oleh Saputri 2024, berdasarkan nuzul memberi nilai tambah dalam memahami teks Al-Quran. Okay, yang ketiga, ia memperkukuhkan ilmu syariah dan kefahaman prinsip Islam. Okay, dengan mengetahui konteks turunnya ayat, kita dapat memahami prinsip hukum Islam dengan lebih mendalam. Contoh dia, apabila kita faham bahawa sesuatu ayat diturunkan untuk membetulkan sesuatu amalan yang tidak betul dalam masyarakat Arab ketika itu, kita juga boleh memahami bagaimana prinsip itu boleh diaplikasikan dalam masyarakat moden hari ini. Maka, umat Islam bukan sejak dapat mengikut perintah Al-Quran, tetapi juga memahami logik dan prinsip di sebaliknya. Okay, secara keseluruhan dia, asbabun nuzul bukan hanya menjelaskan maksud ayat, tetapi juga membantu umat Islam memahami syariat Islam secara lebih rasional, mendalam dan relevan dengan zaman kita. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Ustadz Hafiz serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Okey, baiklah. Nama saya Zafirah Linggam, pemegang nomometrik BQ 241101401, dan saya di sini akan membentangkan berkaitan implikasi terhadap kefahaman dan amalan. Maksud saya ilmu asbabun nuzul. Okey, pertama sekali ialah implikasi terhadap kefahaman dan amalan ni ialah menghasilkan penafsiran atau tafsir yang tepat. Penafsiran dapat dihasilkan dengan memahami konteks ayat. Asbabun nuzul menyediakan maklumat-maklumat dari segi sejarah, sosial dan situasi di sebalik penurunan ayat.
Maklumat tersebut penting dalam menghasilkan makna yang tepat dan tafsiran yang tidak diragui dan tidak tersasar dari citra asalnya. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada surah Al-Baqarah ayat 216 berkaitan peperangan dan ayat 228 berkaitan iddah istri. Kedua, yaitu ketepatan dalam pengalaman ajaran Al-Quran, yaitu mengaplikasikan hukum-hukum Al-Quran dengan tepat dalam kehidupan hari seharian. Sebagai contoh, hukum berkaitan kamar diturunkan secara beransur-ansur. Ayat Al-Quran yang diturunkan berkaitan pengharaman arak ialah surah Al-Baqarah ayat 219, ayat 43 surah An-Nisa, serta ayat 90 sehingga 91 ayat surah Al-Ma'idah. Seterusnya yang ketiga ialah ilmu asbabun nuzul ini juga dapat membezakan antara nasikh dan mansukh. Yaitu poin terpenting ialah para ulama dapat membezakan ayat-ayat dimansuhkan, yaitu dibatalkan hukumnya, dan masih berkuat kuasa, yaitu nasikh. Sebagai contoh, nasikh kul yang menasakh hukum yang datang sebelumnya secara keseluruhan. Misalnya, ketentuan iddah 4 bulan 10 hari yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Yang poin yang terakhir ialah membentuk kepribadian muslim yang seimbang, yaitu pemahaman baik dan mendalam tentang asbabun nuzul membolehkan seorang muslim mengamalkan ajaran Al-Quran secara tepat, seimbang dan tidak melampaui batas, dan tidak pula meremehkan. Dalam hal ini juga, pembentukan kepribadian dan akhlak yang mulia dapat dibentuk dalam diri umat Islam yang selari dengan tuntutan syariat. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran yang menerangkan berkaitan akhlak, yaitu ayat 21 surah Al-Ahzab. Baiklah, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Ezra Muhammad Sod, memegang nomor metrik BQ 24110001. Baiklah, pada hari ini saya akan meneruskan dengan pembentangan saya, yaitu contoh aplikasi asbabun nuzul dalam penafsiran Al-Quran. Seperti mana yang kita tahu, asbabun nuzul ataupun sebab-sebab penurunan Al-Quran merupakan cabang penting dalam ilmu ulum Quran, yaitu merujuk kepada peristiwa atau situasi yang khusus menjadi latar belakang turunnya sesuatu ayat. Dan seperti mana yang kita tahu juga, dalam setiap ayat Al-Quran yang kita baca, di sana terdapat sebab-sebab penurunan mengapa ayat itu diturunkan kepada semua umat Islam, untuk kita sama-sama mempelajari apa sebenarnya yang tersirat di dalam ayat penurunan ayat yang diturunkan di dalam Al-Quran. Para ulama tafsir seperti Al-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau menekankan bahawa kepentingan mengetahui asbabun nuzul untuk memahami maksud ayat secara menyeluruh. Jadi di sini kita boleh nampak betapa pentingnya untuk kita mengetahui asbabun nuzul. Dan begitu juga dalam Al-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumi Quran, beliau juga menyatakan bahawa pengetahuan tentang sebab penurunan ayat Al-Quran dapat membantu dalam menentukan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Jadi di mana ayat Al-Quran yang diturunkan mempunyai hukum-hukum tertentu untuk kita ketahui, dan juga mempunyai sebab-sebab penurunan yang kita perlu ketahui. Berikut merupakan contoh pengaplikasian asbabun nuzul di dalam Al-Quran, seperti yang kita boleh lihat daripada contoh yang pertama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asbabun nuzul ayat ini adalah ianya diturunkan sebagai jawaban kepada golongan Yahudi yang meragui kebenaran Al-Quran. Dan pengaplikasian asbabun nuzul di dalam ayat ini adalah menunjukkan bahawa Al-Quran merupakan petunjuk yang besar dan benar, bukan berdasarkan andaian manusia tetapi daripada wahyu ilahi. Seterusnya, surah Al-Mujadalah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sami'allahu qawlan nabiyyi tujadiluka fi zawjiha.
Asbabun nuzul ayat ini menerangkan bahwa ianya diturunkan berkenaan Khawla binti Thalabah yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW mengenai suaminya yang menziharkannya, yaitu menyamakan dia dengan ibunya. Oleh itu, pengaplikasian ayat ini menunjukkan keadilan Islam dalam mempertahankan hak wanita dan hukum zihar yang bertentangan dengan akhlak Islam. Jadi berdasarkan 2 contoh ayat yang saya berikan dan juga ada 4 sebenarnya di sini, jelaslah bahwa setiap ayat Al-Quran yang diturunkan mempunyai asbabun nuzul tersendiri, dan kita perlulah mempelajarinya, dan kita juga perlu mengetahui maksud-maksud asbabun nuzul yang terdapat di dalamnya. Oleh itu dengan itu kita tidak mudah untuk terpesong ataupun terpengaruh dengan andaian-andaian yang negatif, kerana di dalam Al-Quran telah memperjelaskan dan memperlihatkan melalui asbabun nuzul. Akhir sekali adalah penutup. Kesimpulannya, ilmu asbabun nuzul ini merupakan elemen yang sangat penting dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran secara tepat, berwibawa dan bersesuaian dengan kehendak-kehendak syarak. Ia bukan sahaja mengelakkan kesilapan dalam memahami maksud ayat, malah kita dapat memelihara integriti Al-Quran itu sebagai kitab yang merangkumi aspek-aspek yang saya sebutkan di pengenalan tadi dan menjadi petunjuk untuk kehidupan kita sebagai umat Islam. Jadi penafsir Al-Quran mesti mendalami ilmu ini agar penafsiran yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan realiti umat Islam pada hari ini. Wallahu alam. Sekian, terima kasih.